أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Saba, yaitu surah yang ke-34 di dalam Al-Quran, merujuk ayat yang ke-10, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Surah Saba ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, yakni merujuk Nabi Allah Daud alaihi salam, minna fadla, kurniaan-kurniaan dan keutamaan dari sisi kami. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-samanya berulang-ulang kali. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melembutkan bagi Daud ataupun melunakkan bagi Daud akan besi. Baik, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menceritakan kepada kita manusia bahawa sesungguhnya terlampau banyak, amat banyak sekali nikmat-nikmat, kurniaan-kurniaan dan keistimewaan yang Allah telah berikan kepada makhluk-makhluknya. Lebih-lebih lagi merujuk kita sebagai manusia. Banyak nikmat yang Allah dah bagi. Kalau kita nak hitung nikmat-nikmat tersebut, memang tiada terkira. Kita ambil contoh yang penting-penting dan mudah-mudah. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat berkata-kata, nikmat berakal dengan sempurna dan macam-macam nikmat lain.
Dari satu posisi ataupun sudut, Allah juga nak berikan kepada manusia satu perkara. Dalam banyak-banyak nikmat yang aku bagi, keutamaan-keutamaan yang aku bagi, amat sedikit sekali di kalangan manusia yang ingat nikmat ni. Amat sedikit sekali manusia yang bersyukur akan anugerah-anugerah tersebut. Jadi nak mengingatkan kembali tentang hal ini, dalam ayat ini Allah telah memberikan contoh. Allah bagi suri tauladan kisah dua orang Nabi dan Rasul. Pertama yang Allah sebut dalam ayat ini ialah Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan seorang lagi ialah anak kepada Nabi Daud, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Allah bawa contoh untuk peringat balik benda yang saya sebut tadi. Ni antara dua orang Nabi, ni antara dua orang Rasul yang kami banyak bagi keistimewaan pada depa dua orang ni. Banyak keutamaan yang kami bagi dan mereka ni bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi ambillah contoh, ambillah suri dan tauladan daripada perbuatan mereka berdua, menerima nikmat daripada Allah dan kemudian bersyukur nikmat tersebut. Dalam ayat ni Allah menyebutkan walaqad ataina Daud minna fadla. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud kurniaan ataupun keutamaan dari sisi kami. Dalam banyak-banyak keutamaan, keistimewaan, apakah yang Allah telah berikan kepada Nabi Daud? Di dalam tafsir Al-Quranul Azim, karangan Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Dalam tafsir tersebut ada menceritakan beberapa kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang Allah telah bagi kepada Nabi Daud. Tetapi sebelum kita cerita keistimewaan dan keutamaan tersebut, sekurang-kurangnya secara sepintas lalu kita ambil tahu, kita ambil informasi siapakah Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, Nabi Allah Daud ni ialah seorang Nabi yang Allah kurniakan kepada Bani Israel untuk memimpin Bani Israel, untuk menyeru Bani Israel kepada jalan kebenaran, iaitu jalan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti salasilah ataupun keturunan Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Daud dikatakan bernama Daud bin Isha, ataupun ada riwayat menyebut Daud bin Yisha. Sama ada Isha ataupun Yisha, dua-dua ni bin Uwaibid. Uwaibid bin Bu'as. Bu'as bin Salmun, Salmun bin Hashun, Hashun bin Aminadab, Aminadab bin Aram, Aram bin Hashrun, Hashrun bin Farish, Farish bin Yahuza. Bila salasilah keturunan Nabi Allah Daud ini sampai pada Yahuza, dan kita mengetahui bahawa Yahuza ini adalah salah seorang daripada 12 anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Anak Nabi Allah Yaqub ada 12 orang. Dan Yahuza ini adalah anak yang keempat daripada 6 orang anak Nabi Yaqub dari istrinya yang pertama, iaitu Layyah. Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun. Jadi otomatik Yahuza ni anak kepada Yaqub. Yaqub otomatik anak kepada Nabi Allah Ishak, dan Ishak otomatik anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi salasilah keturunan Nabi Daud dari keturunan Yahuza, otomatik juga Nabi Sulaiman dari keturunan Yahuza. Dia berbeza dengan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun sebelum ini. Nabi Allah Musa dan Harun lahir daripada anak ketiga tu, Lewi.
Masih lagi keturunan Nabi Allah Yaqub, jaluran yang sama cuma melalui anak yang berbeza. Jadi itu sedikit salasilah berkenaan dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, berapa kalikah jumlah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Daud dalam Al-Quran? Berapa kali Allah sebut tentang Daud dalam Al-Quran? Sebahagian ulama menyebut hampir 16 kali. 16 kali Allah sebut perkataan dan kalimah Daud dalam Quran secara jelas dan nyata dengan menggunakan kalimah Daud macam tadi, walaqad ataina Daud 16 kali. Dan ada ulama-ulama mengatakan 18 kali dengan tambahan 2 tadi disebutkan nama Daud tidak secara jelas. Ayat tu tak sebut dengan perkataan Daud, tapi cerita tu cerita pasal Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada 9 surah yang menceritakan kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang pertama surah Al-Baqarah, ada kisah Nabi Daud. Dalam surah An-Nisa ada kisah Nabi Daud. Dalam surah Al-An'am ada kisah Nabi Allah Daud. Juga ada dalam surah An-Namlu ada. Dalam surah Sad ada. Dalam surah Saba ada. Dalam surah Al-Isra, surah Nabi Muhammad Isra Mi'raj tu ada. Dalam surah Al-Anbiya pun ada. Dan beberapa surah-surah yang lain. Itu antara 9 surah yang disebutkan nama Nabi Allah Daud secara jelas. Baik, berapakah anggaran tahun yang diberikan oleh penyelidik-penyelidik ataupun akademik untuk dinisbahkan kepada kelahiran dan kewafatan Nabi Allah Daud? Ini hanya perkiraan. Nabi Daud tu hidup di antara tahun berapa, wafat di antara tahun berapa. Ada riwayat yang pertama sebut 1063 sebelum Masihi hingga 963 sebelum Masihi. 1063 sampai 963. Jadi kalau ambil pandangan ini, umur tu lebih kurang 100 tahun. Manakala riwayat ataupun pandangan yang kedua 1041 sebelum Masihi hingga 971 sebelum Masihi. Kalau ambil yang ni lebih kurang 70 tahun. Baik. Ada pandangan yang berbeza dari sudut tahun kelahiran dan kewafatan, juga berbeza dari sudut umur, jumlah tu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya berkaitan kisah awal Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi secara ringkas, secara pemaknaan, bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, lalu Allah ini menggosokkan belakang punggung Adam sehingga berguguranlah anak-anak cucu daripada keturunan Nabi Allah Adam. Yang mana anak-anak cucu ini akan ataupun bakal dilahirkan di kemudian hari mengikut ketetapan dan takdir Allah atas diri masing-masing. Siapa nak lahir tahun sekian, siapa nak keluar tahun sekian, siapa yang Allah akan bentuk tahun sekian. Jadi ringkas cerita ditunjukkan kepada Adam, anak-anak cucu beliau ini. Bila Adam bertanya kepada Allah, siapakah mereka ini semua? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah anak-anak dan cucu-cucu keturunan kamu di kemudian hari. Dan mereka ini ditandai dengan cahaya-cahaya yang masing-masing berada di antara 2 kening mereka. Masing-masing tu ada cahaya. Dan Nabi Adam telah melihat satu di antara mereka ni, cahaya yang berada di antara 2 keningnya lebih terang daripada yang lain. Lalu Adam bertanya, siapakah ini? Ini adalah Daud, salah seorang daripada anak keturunan kamu. Jadi berapakah umur yang kamu telah tetapkan dan tentukan padanya, wahai Allah? Nabi Adam tanya,
walaupun ni cucu keturunan dia Daud, berapakah umur yang kamu tetapkan untuk dia? Lalu Allah menjawab 40 tahun. 40 tahun sahaja. Lalu Nabi Adam alaihi salam minta pada Allah agar ambil daripada umur dia 60 tahun, top up atas cucu dia yang nama Daud ini. Asal Allah bagi 40 tahun, Adam minta dengan Allah ambil umur dia 60, top up atas Daud. Jadi 40 top up 60 jadi berapa? 100 tahun. Itulah umur Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan di kemudian hari bila malaikat maut datang mengunjungi Nabi Daud untuk mengambil nyawanya. Lalu mengambil nyawa Nabi Allah Adam, Jadi Nabi Adam teringat bahawa umurnya masih lagi berbaki 60 tahun. Takkan mari nak ambil dah. Jadi para malaikat tadi telah memperingatkan kepada Adam tentang kelupaan dan kelalaian dia. Sebab waktu dulu kamu dah bagi umur kamu yang baki 60 tu kepada cucu kamu yang bernama Daud. Dia terlupa, dia bagi. Jadi kalau kira ikut kiraan sebenar, ada lagi baki 60. Awal mari nak ambil nyawa ni. Jadi itulah. Sebab kelupaan Adam, maka anak cucunya juga mengalami benda yang sama. Selalu terlupa. Akibat kelalaian Adam, kita juga mengalami benda yang sama, iaitu sering terlalai dalam kehidupan ini. Itu lebih kuranglah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sunan At-Tirmizi tentang hadis tersebut.